Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua, insyaAllah. Dalam video kali ini, kita nak bincang berkenaan dengan pergerakan FBM KLCI yang terkini. So, jangan ke mana-mana. Tuan-tuan semua, sebagaimana yang semua ketahui kot, sekarang ini kita punya FBM KLCI ataupun petunjuk pasaran saham kita di Malaysia, di Bursa Malaysia agak tidak memberangsangkan. So kalau kita lihat kebanyakan sektor, bukan kebanyakan lah, bahkan semua sektor menunjukkan penurunan pada hari ini. Sebenarnya bukan hari ini sahaja, sebelum ini pun dah turun banyak dah. Okey, so sebenarnya tuan-tuan semua, saya dah kongsikan dengan anda sekalian, khususnya kepada mereka yang follow saya di TradingView lah. Saya ada share tentang jangkaan untuk FBM KLCI membuat penurunan. Waktu mula-mula dulu FBM KLCI memecahkan pattern falling wedge sebelum ini. So kalau tuan-tuan semua follow saya di TradingView, saya pernah share satu idea, iaitu pada bila ni saya publish pada 28 Jun ataupun 29 Jun 29 Jun tahun 2021. Waktu itu baru saja FBM KLCI kita membuat breakout pattern falling wedge. Ini yang ramai yang ada yang PM saya lah, kata saya kata, bila berlaku breakout falling wedge, bukankah falling wedge ini memberi signal, katanya memberi signal continuation pattern. Ya tuan-tuan, secara umumnya kalau kita baca buku, memang textbook biasanya menyebutkan falling wedge adalah pattern continuation pattern, dengan maksud sekiranya sebelum berlakunya pattern tersebut adalah uptrend, maka bila di hujung trend, di hujung pattern tersebut, dia akan meneruskan uptrend tersebut lah, continuation pattern. Tetapi tuan-tuan semua, sekiranya anda berpengalaman, maksudnya banyak sikitlah pengalaman menganalisa chart, khususnya di Bursa Malaysia. Saya tak bercakap tentang pasaran saham di luar negara, tapi khusus kepada Bursa Malaysia. Excuse me. Sesiapa yang biasa menganalisa chart akan perasan benda ni. Falling wedge tidak semestinya memberi signal continuation pattern. Maksudnya sekiranya kalau kita lihat PMKRCI kan, sepatutnya bila dia uptrend macam ni dan dia membentuk falling wedge, ada juga yang katakan descending triangle. Tetapi bagi saya dia lebih kepada falling wedge lah. Kerana apa? Kerana kedua-dua line support dan juga resistance ini dia mengarah ke arah yang sama, iaitu downtrend. Iaitu mengarah ke bawah lah. Okey, so kalau kita tengok dia punya low ni, kita sambungkan dia ke bawah, dan juga dia punya high ni semakin lower, membentuk downtrend di sini. Jadi kedua-dua bergerak ke bawah, maka inilah yang dikatakan sebagai falling wedge lah. So saya lebih in favor ataupun lebih menyokong kepada falling wedge. Okey, so ada yang kata bila kata falling wedge, biasanya wedge ini memberi signal yang berbeza. Okey, contohnya kalau wedge itu bergerak ke bawah, maksudnya dia memberi signal kemungkinan akan berlaku kenaikan. Sekiranya wedge itu ke atas atau raising wedge, dia memberi signal harga nak turun. Tetapi tuan-tuan semua, kalau sekiranya tuan-tuan biasa menganalisa chart, wedge ini tidak semestinya memberi signal continuation pattern ataupun memberi signal berlawanan. Ada banyak juga keadaan di mana wedge ini memberi signal yang dia reversal pattern. Kalau dia falling wedge, maksudnya bila breakout dia semakin ke bawah.
Okey, so itu yang dapat kita perhatikan. Saya pernah share idea ini pada 29 Jun yang lepas. Saya katakan pada waktu itu baru saja berlaku breakout ke bawah di sini. Breakout ke bawah di sini. Dan saya kata FBMK LCI telah keluar daripada pattern falling wedge. So berhati-hati. Okey, so pada 28 Jun berlaku breakout ke bawah. Okey, dan pesanan saya supaya berhati-hati. Okey, so apa yang berlaku apa yang berlaku bila dia berlaku breakout ke bawah di sini. Okey, kalau kita play ataupun kita tengok apa yang berlaku sebenarnya. Okey, dia meneruskan penurunan so lebih kurang samalah dengan apa yang kita predict ataupun yang kita jangkakan. Cuma kalau di sini kita perasan ada satu level, psychological level, iaitu 1500 mata di sini. Okey, 1500 mata di sini memberi, orang kata, saya terlupa nak draw lah di sini sebenarnya dia psychological level dan dia cuba bertahan lah. Dia pernah sentuh di sini. Okey, dia pernah sentuh tapi dia melantun dia pernah sentuh sikit saja dan dia melantun kembali. Pada hari ni dia turun balik. Okey, so persoalannya dengan keadaan kita sekarang ni, okey, ditambah dengan masalah COVID yang tak tahu lagi ke mana arah tujunya kita punya pelan pemulihan negara dan juga masalah politik yang tak stabil dengan keadaan kita darurat nak tamat. Okey, dan kita jangkakan keadaan politik negara kita pun berada dalam keadaan uncertainty. Okey, so kemungkinan saya katakan aras 1500 ni akan diuji lagi. Sekiranya aras 1500 ini pecah dan dia akan menuju ke level inilah, iaitu 1460 mata, iaitu level 52 weeks low 52 weeks low pada 3 November. Okey, so berhati-hati lagi lah So sekarang ni keadaan kita punya bursa kita masih lagi tidak memberangsangkan. Okey, so kena berhati-hati So you have to be careful lah with this kind of situation. So kepada rakan-rakan kita yang masih lagi tidak mempunyai apa-apa pegangan di bursa Malaysia, nasihat saya supaya berhati-hati. Mungkin ini bukan masa untuk anda membuat entry. Okey, kepada rakan-rakan kita yang dah ada banyak pegangan di bursa Malaysia, pesanan saya supaya berhati-hati dan anda kena jaga trading plan masing-masing. Okey, jaga trading plan masing-masing. Saya juga ada beberapa counter yang saya pegang. Okey, dan saya memerhati rapatlah sekiranya signal yang tak bagus terhadap pasaran saham kita dan dia memberi impak kepada kaunter-kaunter yang saya sedang pegang, saya akan melepaskan pegangan lah tanpa banyak soal kerana kita punya FBMK SCI tidak menunjukkan prestasi yang berangsangkan lah, khususnya dalam masa terdekat dalam masa terdekat. Walaupun kalau kita lihat di pasaran antarabangsa, di pasaran di Amerika Syarikat sangat memberangsangkan Dow Jones, S&P 500, Nasdaq juga menunjukkan satu kenaikan yang sangat luar biasa. Okey, VIX index pun not bad. Okey, indeks ketakutan pun nampaknya uptrend short term uptrend nampaknya, dan ini memberi signal yang bagus sebenarnya di peringkat dunia. Tapi kalau kita zoom kepada negara kita, so apa yang berlaku kalau kita lihat semua sektor, termasuklah sektor yang evergreen, sektor teknologi dan juga sektor-sektor yang lain, semuanya termasuk healthcare pun, walaupun kita kata sekarang ini COVID sedang naik, sepatutnya healthcare semakin naik lah. Tapi apa yang berlaku, mungkin peranan politik itu lebih memberi tekanan kepada kita punya market sekarang ini. So kita dapat lihat kesemua sektor di Malaysia membuat penurunan. Okey, so tuan-tuan semua, saya rasa itu saja perkongsian saya pada kali ini. Saya sebenarnya kena kurangkan sedikit membuat sharing dalam bentuk video kerana saya sekarang ini sedang beri fokus untuk menyiapkan buku yang tengah saya tulis, iaitu buku chart pattern analysis. Okey, chart pattern analysis, dan insya-Allah saya aim supaya
dapat disiapkan sebelum hujung tahun ni, insya-Allah. Mungkin dalam bulan 10, bulan 11 kita akan lancarkan buku tersebut lah. Dan saya cuba tulis buku tersebut dengan cara yang sangat mudah. So sesiapa yang mungkin tak ada asas dalam chart pattern analysis, insya-Allah setelah melalui buku tersebut, membaca buku tersebut daripada awal hingga akhir, insya-Allah anda akan mahir dalam menganalisa chart. Okey, sekarang ni dah almost 200 pages dalam 200 page, dan insya-Allah saya cuba siapkan dalam masa terdekat lah. Saya rasa itu saja untuk kali ini perkongsian. Terima kasih tuan-tuan kerana memberi perhatian pada kali ini. So jangan lupa subscribe pada rakan-rakan kita yang belum subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi.